Assalamualaikum, saya Nurhani merupakan financial planner. Pada video ini saya akan menerangkan apa itu pelan ganti gaji dengan cara mudah untuk difahami. Assalamualaikum Syah. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat ke sekarang ni? Alhamdulillah sihat. Kita 2 minggu lepas baru jumpa kan? Okey, hari ni saya nak buat laporan. So macam 2 minggu lepas kan saya ada interview awak sebagai responden saya untuk tugasan yang saya dapat. So hari ni kalau saya nak ambil masa awak sikit boleh ke? Boleh. Okay, hari ni saya nak buat penerangan tentang pelan ganti gaji. Jadi saya akan ambil masa awak dalam 10 ke 15 minit macam tu lah. Okey, tak. Okey, untuk buat penerangan dengan lebih jelas, saya akan buat bil ajaib. Saya akan lipat kertas ni kepada 4 bahagian. Dan dekat tengah kertas ni saya akan buat bulatan. Dan bulatan ni saya akan tulis pendapatan awak sebulan. Jadi berapa pendapatan awak sebulan? Pendapatan saya sebulan 2,200. 2,200. Okey. Di sekeliling bulatan ni saya akan senaraikan perbelanjaan awak setiap bulan. So boleh saya tahu perbelanjaan awak? Boleh. Saya bayar kereta. Kereta tu saya ambil kereta Iris. So jadi saya kena bayar 541 sebulan. 541. Lagi? Untuk petrol saya keluarkan 300 sebulan. 300. Untuk utility saya keluarkan 450 sebulan. 450. Okay. Untuk rumah sewa, saya duduk 2 rumah, so saya bayar 600 sebulan. 600. Okay. Lepas tu untuk makan minum, saya belanja 400 lah dalam sebulan. 400. Lepas tu untuk prepaid, saya belanja RM50 sebulan. Prepaid RM50. Okay. Untuk ibu saya bagi 250 sebulan. 250. Lepas tu saya bayar hutang BTPTN 100 sebulan. BTPTN 100. Saya nak awak buka kalkulator dan kira perbelanjaan bulanan awak ni. Boleh. Kejap ya. Okay. Perbelanjaan saya dalam sebulan ni total dia adalah RM2,691. 2,691. So jika ditolak dengan pendapatan bulanan awak akan mengalami defisit sebanyak RM 491. Maknanya perbelanjaan awak ni melebihi daripada pendapatan bulanan awak. Okey, faham. Okey, saya akan koyak bulatan ni. Dan ini adalah bayangan jika awak kehilangan pendapatan awak, jika berlaku apa-apa situasi ataupun keadaan, contohnya macam mati ataupun sakit kritikal ataupun hilang upaya kekal. Jadi jika awak kehilangan pendapatan awak ni, macam mana awak nak uruskan perbelanjaan bulanan awak ni?
So boleh saya dapatkan 3 nama yang boleh bagi awak duit bulanan sebanyak ni. 3 nama. Tak ada kot. Okay, tak ada. So jika tak ada, kalau saya nak bagi duit sebanyak ni untuk bulanan awak, jadi awak nak ke tak? Nak? Macam mana tu? Okay, sebelum tu saya akan buat pengiraan wealth protection awak. Gaji awak adalah 2,200 kan? Okay, saya akan darab dengan 12 bulan dan bahagi dengan 0.08. So, saya akan buat pengiraan 2,200 darab 12 bahagi 0.08. So, dan ini adalah wealth protection yang awak perlukan untuk perlindungan awak. Dan untuk preservation, untuk mengetahui macam jumlah ni untuk macam sebulan tu awak dapat berapa kan. So jadi saya kira 330,000 saya darab dengan 0.08 dan bahagi dengan 12. So awak akan dapat jumlah yang sama pendapatan awak sebulan. Misal kata sesuatu terjadi dekat awak, so awak hilang pendapatan awak ni, jadi awak memerlukan pelan ganti gaji, di mana benda ni akan tolong awak jika untuk melindungi perbelanjaan awak ni, nak bayar balik perbelanjaan awak. So awak perlukan pelan ganti gaji. So pengiraan pelan ganti gaji ni, gaji awak 2,200 dan saya akan darab dengan 12 dan bahagi dengan 0.08 dan hasilnya adalah RM330,000. Okay, dan ini adalah jumlah yang awak perlukan. Dengan jumlah ni awak boleh hibahkan kepada 8 orang penama. Jadi antara nama yang awak nak, siapa yang awak nak hibahkan? Mak ayah saya je lah kot. Kalau mak ayah awak, jumlah ni boleh dibahagikan kepada 2 sebagai hibah kepada mak ayah awak. Okay, 300,000 saya bahagikan dengan 2. So setiap mak awak akan dapat 165,000 dan ayah awak akan dapat 165,000 juga. Okay, dan seterusnya, jika awak mengalami sakit kritikal, awak memerlukan jumlah ni untuk macam perlindungan. Jadi gaji awak saya darab dengan 12, darab untuk 10 tahun. So hasilnya ni adalah jumlah yang awak perlukan jika berlaku sakit kritikal. Berlaku apa jua kemalangan, yang sama ada kemalangan kecil ataupun kemalangan besar. So gaji awak saya akan bahagikan kepada 0.04. Dan ini adalah jumlah yang awak perlukan jika berlaku kemalangan apa jua punca. Dan seterusnya, jika awak dimasukkan ke dalam hospital kan, so dia memerlukan allowance ward. So allowance ward ni pengiraan dia adalah berdasarkan gaji awak 2,200 dan saya akan bahagikan kepada 30 hari. So jumlah yang awak akan dapat adalah RM73.33 untuk sehari. Dan
untuk khairat kematian, badan haji, semua tu adalah berjumlah RM7,000. Okay. Saya nak tanya Syah, adakah Syah ada jumlah duit semua ni? Adakah Syah ada RM330,000 ni? Tak ada. RM264,000 jika berlaku sakit kritikal. Adakah Syah ada jumlah ni? Tak ada juga. Tak ada. Jika macam berlaku kemalangan apa, adakah awak ada jumlah ni? Tak ada juga. Tak ada. Jadi untuk allowance apa semua dengan khairat kematian ni, adakah awak ada jumlah wang sebanyak ni? Tak ada. Tak ada. Jadi berdasarkan apa yang awak cakap, awak tak ada semua jumlah duit ni. Jadi kalau saya nak tolong awak, adakah awak nak terima? Kenapa? Nak. Okay. So untuk saya nak tolong awak dengan bagi duit sejumlah ni dengan satu instrumen yang boleh menyelesaikan masalah awak jika awak kehilangan pendapatan, dan boleh nak selesaikan masalah perbelanjaan awak jika awak kehilangan pendapatan. So instrumen ni adalah dengan awak buka akaun PIA atau PRIA. PIA ni adalah Personal Investment Account dan PRIA ni adalah Personal Risk Investment Account. Okay. Dan di mana dengan awak perlukan jumlah ni sebagai modal, jumlah yang ni adalah sebagai modal awak untuk buka akaun ni. Jadi tapi sebab awak tak ada duit tu sebanyak tu, so saya akan buat potongan 10% daripada gaji awak, 2,200 darab dengan 10%. So ni adalah jumlah potongan gaji awak 10%. Ni macam dia panggil simpanan kelangsungan hidup. Okay. Jadi daripada gaji ni saya akan bukakan akaun PIA dan PRIA. Jumlah ni adalah pembayaran awak setiap bulan. Macam awak simpan duit ni dalam akaun PIA dan PRIA ni setiap bulan. So dalam masa setahun awak akan dapat 2,640 dalam masa setahun. Jadi ni adalah simpanan awak jika berlaku apa-apa keadaan, situasi yang mana yang tak dapat dielakkan seperti kematian, sakit kritikal dan hilang upaya kekal. Oh, kiranya dia macam ni ke? Takaful dan insurans tu. Okey, apa yang awak faham tentang takaful dan insurans ni? Berdasarkan pemahaman saya lah, saya rasa takaful ni dia macam perlindungan. Jika berlaku apa-apa, kita boleh claim. Okey, betul. Takaful ni adalah perlindungan, tapi ianya bersyarat. Ada syarat-syarat yang perlu awak ikut untuk buat claims terhadap perlindungan tu. Tapi dengan pelan ganti gaji yang saya jelaskan ni adalah tak sama macam takaful ataupun insurans ni. Ia merupakan satu konsep tabaruk yang bermaksud tolong menolong, yang mana kalau awak buka akaun ni, modal yang awak keluarkan akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami sebarang kesusahan ataupun kemalangan yang tak dapat dielakkan. Tapi awak jangan risau, duit yang awak keluarkan ni awak akan dapat balik, dan duit ni takkan hilang pun. Dan duit ni digunakan sebagai ganti gaji jika awak mengalami kesusahan ataupun kemalangan yang mana ianya menyebabkan awak hilang pendapatan, dan ia juga dapat membantu awak untuk menyelesaikan masalah kewangan
awak jika awak mengalami kehilangan pendapatan tu. Okey. Jadi awak faham tak dengan apa yang saya jelaskan ni? Faham. Okey, boleh tak awak komen sedikit dengan apa penjelasan yang saya bagi? Okey, saya macam tertarik bila dengar awak cakap tu, tapi boleh tak saya nak tanya macam mana saya nak aktifkan akaun tu? Okey, untuk aktifkan akaun ni awak perlu bagi saya salinan IC awak dan duit RM220 untuk saya aktifkan akaun awak ni. Jadi untuk bulan seterusnya awak boleh buat menyimpan RM220 ke dalam akaun ni setiap bulan. Tapi awak boleh buat satu cara lagi di mana awak alihkan duit simpanan yang awak simpan dalam bank tu ke dalam akaun ni. Jadi awak tak perlu guna duit lain macam guna tolakan dari gaji awak ke macam mana ke, tapi awak boleh gunakan duit simpanan awak dalam bank ni dan alihkan ke dalam akaun Pia ataupun Pria ni. Okey, saya akan serahkan IC saya dekat awak. Okey, baiklah. Nanti apa-apa maklumat dan pengurusan ni saya akan update dekat awak.